Betul. Betul. Kita cuma nak share sahajalah. Okay. Untuk tuan minta tolong share untuk kawan-kawan yang baru-baru lagi nak belajar. Share je. Percuma saja. Okay, InsyaAllah. Siapa? Okay. Skrin dah nampak je, laser pointer tak boleh pakai. Okay, Pak F, mula je Pak F. Alright, terima kasih Pak S. Jadi saya akan bicara. menghormati baju yang cantik ya. Okey, apa itu trendline tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama baca bismillah, yang kedua tengok mentol. Mentol tu maksudnya benda penting lah tu. Saya buat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di mana trendline adalah perkara penting dalam teknik analisis. Sebab apa? Tuan-tuan nak tahu dari mana dia punya break. Tuan-tuan nak tahu ada juga yang gunakan trendline untuk cari support ataupun resistance pun boleh. High volume area pun boleh. Price action pun boleh. Untuk correction wave. Consolidate semua pakai. Dia banyak penggunaan dia. Sebab tu ini basic of trendline sangat-sangat penting untuk teknikal analisis. Okey, di mana kita akan tunjukkan anda cara nak draw trendline lah. Di mana tuan-tuan boleh tengok dekat beberapa contoh yang kita sediakan dekat slide ni. InsyaAllah tuan-tuan akan lebih mahir, insyaAllah. Tuan-tuan practice make perfect, okey? Mula-mula mungkin nampak susah, lama-lama insyaAllah. Okey, so garis trendline sebenarnya digunakan dalam analisa teknikal. Fungsi asas trendline adalah untuk menampakkan sokongan dan rintangan lainnya. Okey, bahasa mudah dia adalah breakout dan retest lah. Benda yang mudah kita nak tengok kan. Maknanya dia break belum puncak ataupun dia dah breakout belum ataupun dia dah retest ke, dia dah break, dia dah retest ataupun belum. Itulah yang mana dia punya garisan yang kita draw supaya kita lebih nampak dengan jelas. Okey, pergerakan dia. Okey, seringkali ketika pasaran sedang bergerak, membuat ayunan tinggi atau rendah ataupun price naik atau price turun kan. Harga cenderung mengamati garisan lainnya. Maknanya dia akan test balik, dia akan pergi balik dekat garisan trendline kita buat tu. Kalau trendline tuan-tuan buat tepat, horizontal line kan trendline kita buat tepat, insyaAllah tuan-tuan akan dapat tahu tempat area yang dia retest dan tuan-tuan boleh buat entry yang tepat. Sama ada tuan-tuan nak open buy ataupun nak open sell, okay? Buy ataupun sell. Kita kenali sebagai trendline, okay? So, lukis trendline ni adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk setiap trader. Pada saya rasa lah. Okay? Di mana pasaran bullish untuk keadaan uptrend. Cenderung untuk mencipta tahap sokongan lainnya ke atas. Okay, itu uptrend lah. Kita boleh buat trendline ke atas. Macam tu contoh dia. Okey, untuk tuan-tuan sebelum ni saya nak beritahu, kalau tuan-tuan perasan aliran pergerakan, okey, tuan-tuan tengok dia beberapa kali dia test dekat kawasan yang kita panggil kawasan bawah tu. Kalau tuan-tuan draw, tuan-tuan akan dapat satu line. Di mana tuan-tuan trendline ke atas, tuan-tuan tak boleh tarik daripada puncak, tak boleh. Tuan-tuan kena tarik daripada bahagian bawah, bottom. Tarik daripada bottom, tuan-tuan tengok at least tuan-tuan akan dapat satu garisan yang sangat cantik linear. Okey, perhatikan semua pergerakan berakhir pada satu ini. Di mana ia menggunakan garis ini untuk mengenal pasti titik pembalikan. Maknanya dia akan retrace, betul tak? Sebab harga naik dia akan retrace, naik balik. Di mana tuan-tuan boleh tahu bila mana dia nak reject, tuan-tuan boleh combinekan dengan chart pattern yang kita ada ajar sebelum ni, kan? Okay. Kita boleh combine dengan chart pattern di mana dia reject saja trendline, tuan-tuan dah boleh buat entry. Okey, lebih mudah macam tu kan? Jadi entry yang cantik adalah dia perlu touch melebihi 3 poin lah, lebih cantik lah. 3 poin ke atas lagi baik untuk trendline tuan-tuan. Okay. Next. Mesti 3 minimum. Betul. Cipras, explain. Okay, ini trendline. Lama, patah balik. Okay, ini trendline untuk downtrend. So downtrend kita tanda, kita akan kena pastilah dia punya pergerakan dia. Pergerakan dia macam mana, kita kena tengok dia punya daripada puncak. So puncak ni kita tahu ini adalah satu high. Dan dia buat yang low high. So kat low high yang kedua dan ketiga ni kita boleh tarik trendline sebenarnya. Dan kalau trend tu sama, dia patuh dia akan berlaku rejection. Kalau tuan-tuan perasan kat sini rejection macam mana yang dia buat. Kat sini ada engulfing. Rejection dia candle engulfing yang kalau tuan-tuan terlepas pasal kita punya candlestick, ni kelas candlestick kita boleh tengok di YouTube ataupun dekat Facebook video. Kat archive tu ada banyak. Kita punya ni kelas-kelas menjalan kita. Tuan-tuan boleh cari yang pasal candlestick. Kat situ kita ada sentuh pasal candle engulfing. Ini rejection. Ini dia buat morning evening star. Ini engulfing juga reject. Ini dia buat shadow reject engulfing. Jadi sekiranya ada pattern ni dia reject di kawasan trendline. Next candle tu kita boleh entry insya-Allah. Stop loss kita di luar trendline.
Okay. Ini kalau trend yang sangat cantik lah sebenarnya. Okay. Untuk downtrend senang je. Kita akan tanda kawasan atas. Macam untuk di uptrend kita tanda di kawasan bawah ataupun support lah. Bottom line lah, bottom line. So kalau dia patah ni macam mana cerita dia. So daripada ini kita tanda puncak-puncak dan dia berlaku breakout. Break. So break ni apabila sampai ke break dia akan cuba untuk retest balik. So retest balik kita dapat tahu yang price dia sudah tukar arah daripada bearish jadi bullish. Bullish. So bearish ke bawah, bullish ke atas. Jadi kita dapat lihat entry yang cantik di area trendline ni, price terus naik. Jadi SOP dia macam mana? Breakout kita tak entry, kita tunggu ke tempat yang lagi cantik ya. Tempat lagi cantik di bawah ini. Di sini. Ini kalau sentuh trendline kita boleh entry terus. Mungkin stop loss kita di bawah. Di bawah support yang terdekat. Ini cara nak lukis trendline. Ini kita tak galakkan untuk gunakan dua shadow. Okay. Ini dalam suka nak saya ingatkan yang di dalam trendline guide ni kita hubungkan antara lower ni apa candle shadow dan juga candle shadow yang terendah. Jadi ada juga yang mazhab menggunakan line chart. Jadi line chart tu nanti mungkin C4F akan explain sikit lah. Itu cara beliau, cara trademark beliau. Tahu. Okey, sebab apa kita tak tanda dua? Ini adalah disebabkan kita tak pasti. Kalau dua ni mungkin nak main sideway. Kalau ketiga tu kita insya-Allah boleh confirm lah untuk yang trend tu dia akan intact. So kalau tiga ni insya-Allah menunjukkan price tu dia sudah intact. Dia masih meneruskan trend. Okey. Ni macam mana CFF? Ni kalau bullish pula. Ni kalau kita kata dua. Kalau bullish juga dia penerangan dia sama aja. Dia cara dia dua tu tuan-tuan. Senang cerita. Dua touch dekat bahagian trendline bawah tu tak kukuh tuan-tuan. Memang tak kukuh. Kita tak tahu sama ada dia boleh break ataupun tak. Sebab dia memang tak kukuh. Dua touch memang tak boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, at least tiga lah. Tiga kali dia bersentuhan baru tuan-tuan boleh jadikan dia trendline tu valid lah sebenarnya. Istilah yang sesuai adalah valid. Trendline tu lebih valid okay. Kalau dia touch dua kali dia anytime dia boleh break. Maknanya dia memang tak kukuh pun. Dia anytime dia boleh break, dia boleh naik, dia macam kita tak boleh nak predict. Okay, so yang terbaik adalah cari tiga titik yang bersentuhan. Tiga titik bersentuhan. Itu lebih baik lah. Okay. Kalau jadi sekarang dua, saya sudah faham. Sekarang saya sudah faham. Tu. Dan ni saya tahu kalau kita tanda dua titik, kita akan sentiasa ubah. Nampak? Ni kata macam dia break. Betul ke ni? Betul ke kat sini? Dia balik. Kita tarik balik. Ni ke pula? Tak boleh macam tu. Lepas tu kita pergi tarik pula. Pergi lagi comel untuk kita. Tak boleh lah. Yang penting kita kena lalas harga drop. Saya tahu dah. Lalas tarik dia kali tak betul. Trendline tak betul. Harga drop. Lepas tu kita kena pakai dua atau lebih atau tiga lah. Macam tiga ni cantik. Pastikan dia buat swing lah. Dia buat swing dan lendut dulu baru dia atas balik trendline dan rejection. Itu baru kita kata valid. Betul tuan. Ini lagi valid tuan. Sangat cantik. Ni pastikan dia gerak ke atas lah. Dia gerak ke atas dulu dia betul dia buat wave. Itu lagi cantik daripada kita tanda yang immediate punya shadow. Betul tuan-tuan. Okey, so macam ni tuan-tuan. Kalau macam keadaan macam ni, memang cantik trendline dia. So tuan-tuan tak perlu pening. Tunggu dia break saja. Tunggu dia break dan dia test balik area high volume ataupun area trendline tu, tuan-tuan boleh entry sell. Memang insya-Allah capai lamat-lamat tu. Boleh best. Sedap kopi. Pergi saya tak minum kopi. Majau tu minum kopi tu. Ni kita kena teh hari ni. Alamak, ada orang buat teh lah. Seronok ada. Lama tak kena teh. Okey. Dia kita saya sambung sebenarnya. Dia di dalam trendline ni tuan-tuan. Ada beberapa area yang tuan-tuan perasan. Kenapa kita tak tandakan kadang-kadang ekor dia terlebih pada trendline tu. Itu dinamakan fake out lah. Fake out ni adalah di mana dia hanya keluar untuk test saja, lepas tu dia masuk balik. Itu adalah tak perlu dia ambil kira. Tuan-tuan tak perlu. Sebab tu tuan-tuan kena tandakan 3 titik yang bersentuhan. Setakat ekor-ekor tu orang kata apa? Ignorekan saja. Itu dinamakan fake out. Pemalsuan. Dia palsu. Dia palsu. Okay? Sini pun kita boleh kata mungkin broker nak ambil profit lah dengan ambil stop loss kat bawah ni.
Nak Itu dapat duit, broker dapat broker duit dapat duit Okey, itu pun adalah fake out tuan-tuan, Contoh fake fake out. out. Sebab tu tuan-tuan faham kenapa kita perlu tandakan minimum 3 point. Sebab kalau tuan-tuan tandakan minimum 2 point, tuan-tuan dah terfake out sekali. Terfake out tu tu. Tertipu lah fake out ni, dia menipu kan. So tak perlu. Tuan-tuan hanya relax, sabar, trading ni kena banyak sabar. Tuan-tuan kena relax, pastikan dia bertindih kepada 3 titik minimum dan insya-Allah tuan-tuan lepas tu tuan-tuan tunggu dia break saja. Break dari test mula tuan-tuan entry, okey? Ya. Tak kira lah tuan-tuan nak guna support resistance ke, okey, supply and demand ke pun tak ada masalah. Tapi dia punya main dia adalah trend line. Tuan-tuan Trend line. ikutlah SOP trend line tu insya-Allah. Betul. Ni Dia kepala ada lampu. kepala lampu apa siapa ya? Minum kes ni. Okay, saya explain sikit. So ini yang kita akan sebut tadilah petanda awal yang kita boleh entry. So entry macam mana? Kita ada first kita detect trend line, bullish trend line. Yang kedua kita ada ada perbalikan candle bullish naik ke atas. Okay, candle bullish naik atas, jadi dia ada candle, dia ada buat pembentukan candle engulfing yang ada cover candle-candle yang sebelum ni dua atau lebih. Jadi insya-Allah price dia boleh naik. Jadi TP kita di kawasan resistance yang terdekat ataupun tempat yang swing sebelum tinggi sebelum ni dah cukup. Kalau tuan-tuan rasa advance sikit nak pakai Fibo pun tak ada masalah. Kita cuma cerita sikit yang bab rejection trend line ni. TP dia di mana, stop loss kita biasalah standard di bawah trend line supaya kita nak jaga kita punya money management. Di sini bullish rejection kita boleh terus entry, stop loss kita still di bawah ni, TP kita di atas trend line. Okay, kalau tuan-tuan gunakan support resistance di time frame lebih besar, tuan-tuan lebih jelas lah untuk tahu dia insya-Allah boleh sampai ke area mana. Ini supaya macam mana? Okey, so sama juga. Dia dah test kali kedua, kali ketiga. Tuan-tuan dah boleh standby untuk sell sebab dia akan menjadi bearish rejection. Tuan-tuan pastikan candle tu bertukar menjadi bearish rejection dahulu. Iaitu dia ada rejection pada trend line itu. Memang yang kita bulatkan tu. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh standby untuk sell. Okey, untuk sell. Dan untuk TP tuan-tuan boleh tarik lah ke 50% pun okey. Tarik Fibo 50% pun dah cantik lah. Okey, dah cukup cantik lah. Tak perlu banyak-banyak sebab apa? Tuan-tuan nak kena makan banyak apabila dia break trend line dari test balik, tuan-tuan boleh makan banyak. Kalau setakat nak main dalam line ni ataupun kita panggil linear ni, dalam line trend line ni, kita hanya perlu ambil at least profit sedikit pun okey. Okey, 50% pun dah kira okey. Bagus lah tu. Ya. Okey. Orang kata play safe nanti boleh lah. Play safe. Yang penting profit. Yang penting profit. Ni macam mana CPF? Alamak. Yang lebih kurang tak payah explain lah yang lebih kurang kan. Ini kita nak ceritalah kenapa macam mana trader yang tak disiplin. Okay, trader tak disiplin apabila dia nampak tengok carta macam ni, dia dah detect tiga point yang cantik untuk berlaku downtrend, tapi ada satu candle yang tengah open nampak macam breakout. Jadi trader yang tak berdisiplin dia akan entry kat sini, entry buy. Jangan kita akan tunggu candle close confirmation. Betul. Confirmation wajib tuan-tuan kena ingat, tunggu candle close. Wajib candle kena close dahulu baru boleh entry. Tak close jangan buat result, jangan buat keputusan, jangan buat decision. Tengok orang botak kejar duit. Jangan jadi macam orang botak ni. Jangan jadi Saitama. Sekali dia buat candle macam ni. Fake out juga fake out. Tak sepasal rugi. Okay. Ini cara dia nak trap. Kalau kita trade secara live. Nanti insyaAllah kita akan tengok DMT4 lah macam mana. Kita akan gunakan simulator, Forex simulator nanti. Okay. Kalau breakout yang valid, biasanya dia akan jadi satu body. Macam ni. Nak lagi cantik, 50% lagi tinggi daripada candle yang dia break. Jadi kita boleh predict yang bullish trend tu sangat kuat. Kalau dia breakout macam ni, maksudnya tak berapa kuat sangat. Mungkin dia nak test area yang resistance yang terdekat saja. Kalau dia break sebatang tu, mungkin nak test lagi jauh. Macam tu cerita dia. Tengok. Kalau lepas berlaku lepas candle close dia, insyaAllah price dia boleh sambung buat jadi tukarlah daripada downtrend jadi uptrend. So ini trend line. Nama teknik lain trend line iaitu channel. Channel boleh cerita sikit sebab macam mana?
Okey, channel ni kalau macam istilah biasa kita panggil channel lah, senang tuan-tuan Channel ni adalah di mana tuan-tuan plotkan, yang penting tuan-tuan plotkan yang utama dahulu. Contoh ini trendline, kalau tuan-tuan perasan pergerakan adalah pergerakan ke atas, betul. Pergerakan ke atas di mana tuan-tuan perlu tarik trendline daripada bawah, betul tak? Bottom kan, kalau pergerakan ke atas kita kena tarik daripada point yang bottom, betul. Tuan-tuan tarik pakai gunakan linear ni, tarik daripada point ke bawah, dan di atas tu tuan-tuan hanya adjustkan mengikut ketinggian yang mostly yang bersentuh, ketinggian yang tinggi, yang kekerapan kesentuhannya tinggi. Tuan-tuan plotkan kat situ, dia akan buat satu garisan yang sama, so parallel dengan tuan-tuan punya trend line. So itu memastikan untuk supaya dia retrace. So, supaya mana nak buat scalping boleh buat duit kat situ. Maknanya dia retrace, sell. Dia retrace, sell. Dia retrace, sell. Ada confirmation candle, sell. Okay, dan di bawah itu yang paling penting tuan-tuan. Walaupun buat parallel channel macam ni, yang paling penting bahagian trendline yang di bawah tu tuan-tuan kena tarik betul-betul more than 3 point, and then dia break, dia retest. Kalau break dengan body tuan-tuan boleh sell lah, tapi lebih baik tunggu dia retest. Dia retrace balik, pak, tuan-tuan entry, sell, lagi cantik. Betul Sifai? Betul. Itu dia cerita dia. Itu dia. Ini kalau downtrend pula cerita dia. So kalau downtrend kita dapat dia punya pergerakan price ni adalah downtrend ke bawah. So kita tahu ini maksudnya downtrend. Jadi downtrend kita tandakan atas, kawasan resistance yang makin ke bawah, dan juga support. Jadi kita dapat channel kat sini. Jadi apabila kita sell di area sini, kita tahu dah target profit kita di mana. Iaitu di target kita adalah channel. Okey, tempat yang dia akan buat channel kat sini. So TP kat sini dah cukup. Stop loss kita di atas ni, TP kita di line yang bawah ni, channel support ni. Okey. Kemudian ada lagi rejection, kita boleh buat macam tu juga. Kita boleh buat TP kita di area bawah ni lah. Okey, jangan lupa buat BE Okey. Price squeeze, apa ni sebut price squeeze? Okey, price squeeze maksudnya consolidate, dia berlaku price consolidation. Consolidation maknanya satu arah straight, dan dia squeeze. Squeeze ni maknanya dia mengecut, dia squeezing. Okay. So squeezing ni price squeeze structure. Okay. Price squeeze structure ni sebenarnya kalau tuan-tuan perasan buat backtail, banyak dekat kalau untuk pair GJ, banyak akan tuan-tuan akan dapat contoh lah kan, antaranya price GJ. Okay, pair GJ tuan-tuan akan dapat lihat banyak pattern price squeeze. InsyaAllah esok kalau ada masa kita akan tunjuklah anda analisa Okey, di mana tuan-tuan perhatikan bagaimana tahap rendah dan rendah yang lebih tinggi mencipta dua tahap sokongan dari tangan lainnya yang saling bersatu antara satu sama lain. Okey. Di mana pemantapan harga ini pemakin kuat untuk penembusan. Maknanya dia semakin mengecut lah. Dia nak tembus bermaksud. Umumnya bila perang pecah dan ditutup di luar corak pemerasan. Okey, di mana ini berbeza dengan tadi parallel liner tadi. Okey. Di mana parallel liner tu dia seakan-akan sama besar dia punya pergerakannya. Dia consolidate juga tetapi sama besar. Okey, ini dia mengecut. Nampak? Dia sama je. Dia sama besar. Tapi yang tadi tu dia mengecut. Tuan-tuan tengok squeeze dia mengecut. Di mana mengecut ini tuan-tuan boleh tarik, nampak? Tuan-tuan tengok pattern mengecut ini banyak lebih kepada mana. Tuan-tuan buat dua trend line, atas dan bawah, sebab dia bukan uptrend ataupun downtrend. Dia adalah consolidation. Consolidate maksudnya tuan-tuan boleh tarik trend line yang atas, tuan-tuan tarik 3 point yang bersentuh di atas, tarik satu line, dan 3 point yang bersentuh di bawah, tarik satu line, dan tuan-tuan tunggu dia break. Break dahulu. Bila break, jangan lagi. Bila breakout candle, blue candle, bullish candle tarik kat sini kan, dia break dengan body 50% tu pada saya sangat-sangat valid di mana dia akan naik dan dia retest balik trend line yang di atas. So baru tuan-tuan buy. Sangat-sangat cantik Bila tuan-tuan buy, insya-Allah sampai ke satu tahap atas tu, dia akan patah balik untuk buat double bottom. Okey, double bottom untuk dia naik semula. Insya-Allah. Okey, yang penting istilah dia senang, break dan retest, baru tuan-tuan entry. Okey, faham Ini kalau kita tanda trendline juga kita boleh dapat price action lah. Ini price action yang buat flag. So macam ni flag. Biasanya bila berlaku breakout, kita tahulah ini adalah price breakout. Ini megaphone pattern yang kita kena hati-hati. So price megaphone ni sebenarnya kita boleh tanda buka trendline dan kita dapat kita sambungkan line, kita dapat yang harga dia mencapah. Okay, price dia membuka macam tu. Jadi ini tanda dia buat bentuk megaphone.
So bentuk megafon ni berhati-hati untuk trade disebabkan apa? Dia boleh buat fake breakout. Okay. Jadi fake breakout. Kita nampak dia break resistance kan. Nampak macam break resistance tapi sebenarnya dia buat dia reject trendline di atas ni. Dan apabila dia buat price membuat pergerakan macam ni, ia bermaksud harga itu sedang volatile. Volatile maksudnya banyak jerung-jerung yang sedang buat dia nak cuba buat pergerakan lawan harga lah. Sekarang daripada bullish nak jadi bearish ataupun nak jadi bearish nak jadi bullish. Dia nak buat perubahan. Jadi dia kena buat pattern macam ni. So pattern macam ni sebenarnya dia boleh pergi ke mana-mana arah. Kita tunggu dia break mana-mana trendline yang major tadi. Okay. Ini counter trendline ni macam mana? Sifat cerita sikit. Alright, counter trendline counter trendline. Di mana tuan-tuan boleh lihat dia ada beberapa counter trendline. Dia ada K trend pressure, dia ada counter trendline dan di bawah K. Di mana di atas tuan-tuan lihat bagaimana garis trend counter menyokong tekanan trend. Nampak? Dia counter dia sokong tekanan trend. Ini adalah jeda bendera yang cari di sini isyarat kelanjutan trend yang baik. Bermaksud kalau tuan-tuan lihat dia dalam downtrend, kalau tuan-tuan lihat di mana downtrend dia disokong oleh tekanan yang terbentuk. Okey. Bendera di mana paling baik dalam persetaraan trend yang jelas dan muncul dengan lebih kerap pada jangka masa seperti H4. Okey, ini lebih baik pada time frame H4. Okey. Tuan-tuan cuba lihat Tuan-tuan cuba lihat di sini kita buat satu downtrend, kalau tuan-tuan perasan satu downtrend. Di mana satu downtrend ni tuan-tuan lihat kalau kita draw satu trendline di bawah itu, tuan-tuan lihat dia turun, kita kena draw trendline di atas, betul? Bila price turun kita kena draw trendline yang di atas, betul tak? Kawasan top. Tuan-tuan tarik trendline daripada atas tu 3 point dan disokong di bawah oleh pressure. Mana dia penekanan ke bawah, tuan-tuan perasan dia consolidate and then dia turun. Bermaksud flat pattern is downtrend. Okay, so tuan-tuan akan perasan bila dia consolidate and then dia break dekat satu trendline tu, dia turun. Bila dia turun lagi, tuan-tuan tengok, dia turun, dia membuat masih membuat bearish dengan body yang besar. Bermaksud trend itu sedang menurun. Dia cuma break pattern mungkin di time frame yang lebih kecil dia break. Tapi di time frame yang lebih yang H4, dia time frame yang lebih besar, dia masih lagi dalam trend turun. Boleh macam tu? Lagi satu, apabila kita sudah tahu trend, major trend, major trend adalah downtrend dan kita dapat detect yang minor trend adalah uptrend. So kita tunggu dia breakout untuk kita follow major trend. Okay, trend yang besar dia adalah trend turun, tapi trend kecil adalah trend naik. Jadi kita jangan follow trend kecil, kita follow trend besar. Ada berlaku breakout, kita entry sell. Itulah maksud dia. Okay, kalau kita nak ini scalping yang boleh tengok pattern trend pattern di H4 dan tuan-tuan fokus kepada contoh di H4 pattern dia, tuan-tuan lihat pattern downtrend. So di contoh di M30, tuan-tuan cari je untuk sell punya setup. Macam tu maksud dia. Betul. Sell setup, okay? Ni kalau jadi uptrend lah. Uptrend kita nampak macam ni. So apabila berlaku uptrend, kita dapat lihat momentum price adalah naik dan dia buat correction wave ke bawah. Jadi untuk cari re-entry apabila berlaku dia tengah buat correction wave ke bawah ni, kita tanda trend line di kawasan atas, minor trend downtrend lah. Kita detect minor downtrend, apabila berlaku breakout kita boleh terus entry. Sebab apa? Kita follow major trend momentum momentum wave, iaitu adalah momentum naik. Jadi apabila berlaku breakout kita boleh entry untuk kita take profit di kawasan yang lebih tinggi lah. Okay. Ini macam mana CFF? Ini kita skip, kita nak masuk MT4 pula CFF. Boleh. Ini ringkasan CFF, baca sikit. Okay, so summary tuan-tuan untuk trendline ni, di mana analisa garis aliran boleh menjadi sangat subjektif Jangan terjebak dalam perangkat yang berlebihan. Contohnya tuan-tuan candle belum close, tuan-tuan dah entry. Contoh bukan tuan-tuan lah, kita ini tak close, kita dah entry. Contoh ada fake out, kita tak tunggu lagi candle close, kita entry. Padahal itu fake out, itu adalah kita jangan terjebak lah. Istilah dia jangan terjebak dalam perangkap. Perangkap ni mana permainan. Selagi mana kita jangan, orang kata apa, jangan istilah bahasa utara dia kalut, jangan kalut tuan-tuan nak entry. Tuan-tuan tunggu candle close, tuan-tuan tunggu dia retest baik-baik, baru tuan-tuan entry. Jangan pula tuan-tuan miss entry. Okay, jangan miss entry. Kena betul-betul pastikan setup tuan-tuan tu betul-betul cantik, trendline cantik, dan tuan-tuan predict bila dia akan turun. Tuan-tuan cari kawasan support resistance dia, bila tuan-tuan dia nak test balik support yang dekat trendline tu, maka dia akan bounce. Okay, tuan-tuan cari betul-betul. Jangan
Jangan kita orang kata apa? Terus buat. Gelojoh terus nak masuk. Aku nak masuk ni. Dia memang comfort break, dia memang nak naik atas. Tak, jangan tuan-tuan. Tunggu dia break dan retest. Banyak kali saya ulang dah. Okey, di mana dia bertindak sebagai tahap sokongan dari tangan lainnya di besaran. Jadi kita nak tahu. Kita garis tu maksudnya kita nak tahu dia touch kat mana, dia nak naik balik kat mana, dia nak bounce kat mana, dia nak break kat mana. Pasaran ni macam tu, dia ada naik turun. Tapi turun sampai mana? Kita boleh baca. Dengan cara dia membuat satu trend line. Okey? Trend line. Trend line yang betul lah. Kalau trend line tu naik atas, tuan-tuan jangan draw daripada atas pula. Draw daripada bawah. Bottom line. Okey, macam tu. Tengok macam kita tunjuk tadi kan, boleh review balik. Gunakan kaedah penyebut biasa itu memotong jalan keluar pasu ketika melukis garis arah aliran. Ini fake out lah. Tuan-tuan kena potong. Kalau tengok garis-garis tiba-tiba, sebab tu kena tunggu 3 poin yang bersentuhan. Kalau 2 poin selalunya akan dapat result fake out lah selalunya. 3 poin yang cantik, tuan-tuan draw, tuan-tuan tarik, panjang-panjang pun tak apa. InsyaAllah, tuan-tuan akan dapat satu trend line yang sangat baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, summary yang seterusnya. Peniaga price action trader, dia akan detect, dia akan target candlestick pattern yang buat reversal. Macam engulfing tadi. Kalau engulfing ni dia berlaku di kawasan resistance tadi, dia akan buat kita boleh entry. Itu cara price action trader yang ambil. Apabila candle tutup di luar garis yang jelas, itu adalah peluang kita untuk entry breakout. Untuk entry breakout macam mana? Kita tunggu dia retest balik kawasan trend line ataupun kita letak buy stop di atas. Jadi lepas ni kita akan tunjuk, insyaAllah tak ada masalah. Dan garisan yang bergerak selari, ini akan buat channel lah, pergerakan bentuk structure channel. So structure channel ni dia simple ya. Dia gerak macam dalam bentuk wave lah. Jadi kita boleh detect price tu nak pergi ke area mana. Okay, kita boleh TP kat situ. Kita tak perlu ambil lebih-lebih, tak perlu nak yakin sangat, tak perlu overconfident, kita cuba tarik dapatkan keuntungan kita kat situ. Okey, jadi yang seterusnya garis penipuan menunjukkan corak penurunan harga. Okey, garis yang banyak menunjukkan downtrend ataupun uptrend lah. Kalau semakin banyak dia bersentuh tu, makin banyak dia nak kata breakout tu senang nak berlaku. Okey, dan seterusnya pattern yang kita kena berhati-hati adalah pattern megaphone. Macam kita sebut tadi, ada price punya pergerakan yang volatile, yang maksudnya dia tidak tahu kat mana dia nak pergi, sama ada atas ataupun ke bawah. Dan juga sekiranya dia berlaku breakout, dia reject kawasan atas. Itu adalah bahayanya pattern megaphone. Kalau tuan-tuan dapat pattern megaphone ni, kalau tak terlepas entry di atas tu, tuan-tuan boleh cuba ni lah, tidak perlu trade di kawasan tu, menggunakan corak pattern ni, jangan trade. Okay, trend yang membuat pattern bendera ataupun flag, sama ada bearish atau bullish flag, kita boleh pastikan pergerakan ini menggunakan momentum yang sebelum ni. Kalau dia naik sebelum ni secara bullish dan dia membuat bentuk pattern flag bendera ni, dia akan lebih cenderung untuk membuat pergerakan mengikut arah momentum sebelum ni. Jadi sekiranya ada breakout tu, kita boleh terus profit. Kita boleh take entry. Kita boleh buka entry mengikut trend yang berlaku sebelum tu, momentum yang berlaku. Okay, seterusnya tengok candle ditutup di luar flag tu sebagai syarat penerusan trend. Jadi kalau candle tu breakout bullish, sama dengan bullish punya momentum yang sebelum ni, jadi kita boleh faham yang trend akan bersambung. Jadi kita boleh cari setup untuk buy sebabkan bullish lah. Okay, C4F, sampai situ saja kita punya kita punya textbook ni. Tapi tuan-tuan jangan risau, kita akan buat ni simulator hari ni. Kita akan demo sikit lah penggunaan simulator. Okey, hari ni kita akan tengok di data center. Kita akan lihat Euro USD. Update, kita ambil data saja, data terbaru kalau ada. Kalau tak ada, kita close. Okey, nak dapatkan Forex Simulator ni, tuan-tuan kena deposit $100. Di bawah nak jumpa di exchanger. Kat situ tuan-tuan boleh message kita punya customer support. Dan customer support kita akan guide tuan-tuan untuk dapatkan Forex Simulator ni secara percuma.
Okay, setelah kita download data tadi, kita tekan new simulation. So new simulation kita ambil provider Dukascopy. Instrumen kita yang tadi lah Euro USD. Kita cuba ini kita punya account balance kita letak macam default macam biasa kita try kacau lah. Kita try kacau. Okay, dan kita terus start simulation. So ini saya tak mau cerita pasal lot. So lot mungkin tuan-tuan boleh tengok kita punya video yang lepas-lepas macam mana nak kira lot. Hari ni kita nak tengok macam mana berlakunya kalau kita nak tanda trend line ni dan tempat berlaku breakout tu. So kita akan tengok di H4 So lepas tu tekan load period H4, tekan button add dan kita open. Okay, close. Kita sekarang ni dah boleh trade dah. Tapi sebelum tu saya nak buka kita punya template percuma iaitu Effect Giant. Nice je color dia. Sesuai untuk trader-trader sekalian yang menggunakan broker Effect Giant, cantik. Untuk indikator ni saya nak buang yang ni lah, currency string meter sebab kita tak pakai. Okay, dan sekarang kita boleh buat backtest. So di time frame lebih besar kita boleh tengok data kat belakang ni. Ni H4 lah. So ini adalah downtrend yang terdekat dan kita dapat lihat price sudah cuba untuk dia sedang turun Dan kat sini kita boleh tanda trend line. Okay, 3 point. Syarat kita kata tadi adalah 3 point. Ini syarat cantik C5F. 1 point ke 2 point? Tak comel? Sangat cantik. Trend line yang elok tu. Kedua point. So kita mulakan simulasi. Betul. Okay, ini kita boleh cepatkan. Okay, dia sudah sampai ke trend line kita. Jadi kita tunggu rejection pattern macam ni. Betul tak? Kalau jadi kita boleh entry. So di H4 kita dapat lihat adakah breakout. Okay, ini adalah satu breakout. So breakout kita cuba cari peluang untuk buy apabila price sudah test di area trend line kita ni. So price sudah touch, kita nak entry guys FF. Tunggu dia retest balik. Price atas Ini dah dah touch H4. H4 dah boleh tu. Dah boleh tu kalau H4 dah boleh. Lagi satu kita boleh tanda jugalah area-area yang sebelum ni, resistance dia kat atas ni. So kita sekiranya berlaku breakout kita boleh entry kat atas tu 1.169. Jadi berapa pip daripada harga sekarang? Dalam 25 pip. Jadi kita letak pending order 25 pip. Buy, stop. Area-area situ. Nanti kalau dia trigger buy, dia akan jadi buy. Dia akan ambil order tu terus. So kita tunggu sama ada price akan reject lagi semula ke bawah. Dia naik tu, dia naik. Buat dia H4. So buy kita sudah sana dan sudah berlaku breakout. Okay, kita dapat breakout. Dan TP kita seterusnya di mana? Kita cuba cari resistance lah yang terdekat. Dari situ kita akan take profit. So kat sini ada engulfing sebenarnya. Kita boleh take exit trade kita kat situ sebenarnya tadi. Right, tak ada masalah. Okay, kita dah tekan. Ini pun dah kena kita punya TP ya. Kita boleh close. So itulah cara menggunakan trend line. Trade menggunakan trend line untuk breakout lah. So nak touch banyak kita punya apa yang kita belajar tadi mungkin ambil masa sikit lah. Okay. Jadi kita tak buat lah. Kita bagi praktis lah. Kalau tuan-tuan nak lebih mudah praktis C4S, just deposit 100 USD dekat Effect Giant. Okay, WhatsApp customer support dia dan tuan-tuan akan dapat simulator. Ini sangat membantu tuan-tuan untuk tuan-tuan lebih faham tentang penggunaan trend line dan apa-apa teknik tuan-tuan sekalipun. Betul. InsyaAllah. Ini sangat berbaloi sebab kita tak perlu trade, tak perlu depo langsung, tak perlu menggunakan modal langsung untuk trade menggunakan historic data ni. Ya, itu yang penting.
hanya perlu deposit 100 USD saja untuk akaun tuan-tuan sendiri. Bukan Tuan-tuan trade sendiri. akaun C4F atau akaun saya. Akaun tuan-tuan. Okey, baik. Dan saya juga nak sampaikan satu pesanan lagi bahawa selepas slot kita ni akan ada satu serta update lah. Ada tuan dan ibu kita akan buat satu lagi live untuk menceritakan mengenai pertandingan di Just Forex. Pertandingan 04 2021. Jadi tuan-tuan yang berlapangan dijemput untuk join. Alright, Sifai ada apa-apa lagi pesanan ke? Itu sahajalah tuan-tuan. Saya harap, saya dan Zipu S harap tuan-tuan yang mana berkelapangan boleh ajak kawan-kawan untuk join dengar sebab di mana tuan dan Ibu kalau dia bagi tahu tu ada je benda hadiah atau perkongsian yang menarik yang dia akan sampaikan. So tuan-tuan jangan lepaskan sebarang peluang lah. So ambil masa sikit untuk join live dia. Baik. Okay. Alright, Sifai kita di hujung rancangan lah. Dan sebelum kita habiskan rancangan ni, saya berharap tuan-tuan boleh pergi ke kita punya YouTube MFM TV Online untuk tekan button like dan subscribe, dan like juga Facebook page kami. InsyaAllah sekiranya ada video-video baru, tip-tip yang terbaru kita boleh share, tuan-tuan akan terus dapat direct notification. Baik. Okey, so tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan yang bersama dengan kami. Mudah-mudahan perkongsian hari ini mendapat manfaat kepada semua insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah SWT, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Takhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's stopping you? Are you too tired?